dan puasa pada siangnya seperti yang dinyatakan. Sepakat para ulama akan kemakruhannya. Para ulama berhujah dengan hadis ini mengenai kesalahan salat bid'ah yang dinamakan salatul raghaib. Semoga Allah memusnahkan pemalsu dan pereka salat ini, kerana sesungguhnya ia adalah bid'ah yang mungkar daripada jenis bid'ah yang sesat. Padanya kemungkaran yang nyata. Sesungguhnya sejumlah para ulama telah mengarang karangan yang berharga begitu banyak dalam memburukkannya dan menghukum sesat orang yang menunaikan solat tersebut dan perekanya. Namun para ulama telah menyebut dalil-dalil keburukannya, kebatilan dan kesesatan sembahyang tersebut. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Tuan-tuan baca nota kaki, jangan salah faham. Saya nak baca sama tuan-tuan, tak salah faham tak. Iaitu solat yang dilakukan pada malam Jumaat pertama bulan Rejab. Saya sebut, sedih sekali amalan dan hadis palsu ini digalak dan disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi mentakhriskan kitab Ihya telah memberitahu kepalsuan hadis ini. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, iaitu Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806 Hijrah, guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu imam bagi mazhab Syafi'i juga, bahkan imam dalam hadis, Hafiz Amirul Mukminin yang meninggal pada tahun 852 Hijrah. Guru dia Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dia kata hadis ini palsu. Tuan-tuan tengok takhrij Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Semoga Allah mengampuni kita dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita bersangka baik kepadanya dengan menganggap beliau tidak mengetahui hadis ini palsu. Ini kerana beliau bukan ahli dalam bidang hadis seperti yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh hadis yang lain. Tuan-tuan, dalam Ihya Ulumuddin ada bab Imam Ghazali sebut haram meriwayat hadis palsu. Jadi kita tahu hadis palsu yang berlaku dalam Ihya bukan dengan kesengajaan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Orang ni kadang-kadang dia, sebab tu bagus Ustaz, kita tak benar masuk melengah Ustaz. Orang awam dia tak faham maksud kita. Dia kata, dia boleh kata Imam Ghazali tak erti pada dia. Jauh simpang, jauh sama sekali perkataan tu. Buku saya menangkis pencemaran terhadap agama dan tokoh-tokohnya. Saya nak baca sedikit tentang Al-Imam Ghazali yang kita sentuh, yang menjadi isu itu. Saya sebut apa yang Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 748 Hijrah dalam kitabnya Siyarul A'lamun Nubala. Kata dia, wal Ghazaliyu imamun kabir wa ma min syartil alim alla yukhti. Ghazali adalah imam yang besar, bukan syarat orang alim untuk dia tak salah. Kalau dia salah tu bukan berarti dia tak alim. Tulisan Al-Ghazali Al-Mustasfa tiada bandingannya. Karya-karya Al-Ghazali dalam usul tiada bandingannya. Bahkan ia mendahului Asy-Syatibi. Barangkali Al-Muwafaqat pun datang setelah melihat kepada Al-Mustasfa. Tetapi kita membahaskan soal hadis. Saya sebut sumbangan Al-Ghazali, ketokohannya, tapi saya sebut tentang kedaifan dan kepalsuan hadis yang ada dalam Ihya. Bukan kita yang sebut. Oh, jadi dia yang tahu, orang lain tak tahu. No. Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ketika berada di Damsyik dan Baitul Maqdis, Al-Ghazali mengarang kitabnya Ihya Ulumuddin. Ia sebuah kitab yang ganjil. Ini Al-Hafiz Ibn Kathir. Tuan punya kitab tafsir Ibn Kathir, tapi dia ada kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ia mengandungi ilmu yang banyak berkaitan syarak, bercampur dengan kehalusan tasawuf dan amalan hati. Namun padanya banyak hadis yang gharib, mungkar dan palsu, kata dia dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Hafiz Ibn Jauzi dalam Talbisul Iblis, Ibn Jauzi yang meninggal pada tahun 597 Hijrah, dan Talbisul Iblis menyebut, kemudian datang Abu Hamid Al-Ghazali menulis untuk golongan sufi kitab Ihya berdasarkan pegangan mereka. Ia memenuhi bukunya dengan hadis-hadis yang batil yang dia tidak tahu kebatilannya. Dia kata Al-Ghazali tak tahu. Al-Hafiz Al-Zahabi dalam Syiarul A'lamun Nubala sekali lagi menyebut, dia kata, adapun kitab Ihya padanya ada sejumlah hadis-hadis yang batil.
Sekiranya tidak ada padanya adab, cara zuhud yang diambil daripada ahli falsafah dan orang sufi yang menyeleweng, maka padanya ada kebaikan yang banyak. Kita pohon daripada Allah Ta'ala ilmu yang manfaat. Tahukah anda apa itu ilmu yang manfaat? Ia ilmu yang dinyatakan oleh Al-Quran dan ditafsirkan oleh Rasulullah secara perkataan dan perbuatan. Tuan-tuan jangan ambil ini saja. Al-Hafidh bin Al-Zahabi bila nak perkenalkan Al-Ghazali, dia puji Al-Ghazali, alim, usuli, semua. Kemudian barulah datang perkataan ini, dia naqad pada masalah hadis. Dia naqad pada masalah hadis. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut benda yang sama. Dengan itu para ulama menasihatkan kita, termasuk Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Katanya, Al-Hafiz Abu Fadl Abdul Rahim Al-Iraqi telah menyemak hadis-hadis Ihya Ulumuddin kesemuanya dalam sebuah kitab yang dinamakan Al-Mughni an Hamdil Asfar fil Asfari fi Takhrisi ma fi Ihya min al-Akhbar. Ia dicetak bersama dengan Ihya. Yang ni kalau kita nak baca, kita baca yang cetak sama Ihya. Beliau telah menunjukkan setiap hadis kepada sumbernya serta menyatakan kedudukannya. Kebanyakan hadis yang beliau menghukumnya sebagai dhaif atau palsu atau tidak ada asal dari ucapan Nabi SAW. Maka hendaklah para penulis, khatib, guru dan penceramah berhati-hati dalam memetik hadis-hadis Ihya selagi mereka tidak jelas tentang kesahihannya. Menerusi semakan Al-Hafiz Al-Iraqi, ini kata Syekh Syu'aib Al-Arnaud, muhakkik kepada kitab Siyar A'lamun Nubala. Hadirin mukminin, saya sebut yang tu supaya kita beradab dengan para ulama. Kerana Imam Nawawi ni dia sebut di sini yang saya nakal, dia sebut dia hukum pembuat solat ini sebagai bid'ah dan pembuat solat ini telah melakukan kesesatan. Tuan-tuan jangan pula bila baca teks Nawawi ni pergi kata Al-Ghazali begitu, kita kata Al-Ghazali dalam hal ini dia sangka hadis itu adalah sabit pada sangkaannya, tapi pada nilaian orang-orang hadis ia tidak sabit. An-Nawawi dalam bidang ini. Kemudian An-Nawawi tak kata solat tu sebagai bid'ah hasanah. Dia tak kata. Apa salahnya solat? Dia tak kata. Kerana solat mestilah mempunyai nas. Kemudian bid'ah yang buruk. Kemudian dia menyebut lagi, Nawawi sebut bid'ah yang buruk lagi mungkar, jangan terpengaruh dengan orang ramai yang banyak yang melakukannya di banyak negeri. Juga jangan terpengaruh disebabkan disesatkan oleh disebabkan ia disebut dalam Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Ini kata-kata Al-Imam An-Nawawi. Dengan tuan-tuan kena tahu, Imam Nawawi dalam bab yang lain bila menyebut Al-Ghazali, dia menyebut Al-Imam Al-Ghazali. Tapi dalam masalah ini dia sedang menaqad Ihya. Keempat, dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyetujui tokoh-tokoh mazhab Syafi'i yang membantah jamuan atau kenduri sempena kematian. Katanya, adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan menghimpunkan orang ramai kepadanya adalah tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW sedikit pun. Ia adalah bid'ah yang tidak disukai. Ini dalam Majmu'. Dan Nawawi tidak menyatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Tuan-tuan, orang ramai buat, mungkin mereka tak faham. Tapi dalam kitab Syekh Daud Fatani juga menyebut benda yang sama. Sebagai menakalkan kitab-kitab ulama-ulama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sabilul Muhtadin, Bughayatul Talab, tuan-tuan boleh baca dan tuan-tuan akan jumpa benda yang sama. Kerana hadis Nabi Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' ni, dalam Al-Majmu', iaitu kata Jarir, kunna nara al-ijtima'a 'inda ahli al-mayt wa san'atu at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk di dalam meratapi kematian. Ada orang pergi tafsir dengan tafsir-tafsiran yang lain, tetapi ini nas Nawawi, dan demikian nas hatta dalam Bahrul Mazi pun nas yang sama. Imam Sayuti pun buat perbahasan bid'ah hasanah juga. Dia kata ada perkataan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah disepakati keharusan membuatnya. Juga disunatkan demi mengharapkan pahala bagi sesiapa yang niatnya baik, dan seterusnya ucapan Imam Sayuti. Tapi kita tengok Imam Sayuti sendiri, dia bukan maksudkan bid'ah hasanah itu ialah bid'ah dalam ibadat. Dia maksudkan macam mana Al-Izz Abdul Salam tadi maksudkan. Bukti kita pada muka surat 42, kata dia, ketahui olehmu, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya membesarkan hari tersebut, yakni salat raghaib pada malam Jumaat pertama bulan Rajab,
hanya perkara baru yang dibuat dalam Islam selepas 400 tahun. Yang ini dia tak setuju dengan ihya. Diriwayatkan mengenainya hadis yang palsu dengan sepakat ulama yang mengandungi kelebihan berpuasa pada siangnya